Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha'. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'min abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma aftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Segala urusan adalah miliknya, segala kekayaan adalah kepunyaannya. Dan selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan rahmatan lil alamin, dan ke atas para sahabatnya dan ke atas para ahli keluarganya dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita berjumpa lagi di atas talian untuk sesi soal jawab tasawuf. Tasawuf adalah ilmu berkenaan dengan selok-belok hati. Ianya adalah ilmu yang menerangkan berkenaan perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana kita dapat membersihkan hati kita, dapat menyucikan jiwa kita, agar jiwa kita dapat tiba kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba kepada ma'rifatullah, supaya kalbu kita dapat sampai kepada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita membersihkan hati kita sehingga kita dapat sampai kenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu tasawuf, ya. Dan antara perkara yang perlu dibersihkan hati kita adalah attachment kita kepada dunia ini, ya. Antara perkara yang perlu disucikan daripada jiwa kita, antara perkara yang perlu dibersihkan daripada kalbu kita adalah attachment kepada dunia ini. Bahkan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dihantar ke dunia ini. Allah ciptakan kita, Allah ciptakan kematian dan kehidupan kita di dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala ingin melihat sejauh mana attachment hati kita, sejauh mana pautan hati kita, ya. Kerana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hati kita ini attachmentnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan untuk hati kita ini hanya berpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita hanya bergantung kepada Allah, hati kita hanya bersandar kepada Allah. Jadi di dalam ilmu tasawuf mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup di atas dunia ini, kita hidup dalam dunia, tetapi jiwa kita tidak bergantung kepada dunia. Jiwa kita tidak berpaut dan bertaut kepada dunia. Jiwa kita bergantung kepada Allah. Attachment hati kita, ya. Attachment dan expectation kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita ada soalan yang pertama.
Mohon pencerahan mengenai hal ini, simpan duit dan tawakal. Ya. Seseorang yang berusaha, yang dia ada simpan duit di dalam bank, di dalam EPF, KWSP, dia ada simpan duit dalam bentuk pelaburan yang halal, dia ada simpan duit dalam peti besi dia, ya, dalam dompet dia. Perkara-perkara itu tidak menafikan sifat tawakal. Ya. Simpan duit, sama ada duit itu untuk setahun, ataupun untuk 2 tahun, atau untuk 10 tahun, hal-hal itu tidak menafikan sifat tawakal. Kerana yang menafikan sifat tawakal adalah apabila hatinya itu bergantung kepada duit. Ya. Contohnya, hidup aku ni terjaminlah, duit dalam EPF ni, duit dalam KWSP ni bolehlah aku hidup 20 tahun lagi. Ya, bolehlah bertahan aku ni, boleh bertahanlah 20 tahun lagi. Kan? Berapa banyak pun aku guna sebulan duit nak makan minum. Kan? 20 tahun boleh tahan tu. Itu yang menafikan tawakal. Maksudnya seolah-olah yang maintainkan dia, yang menyebabkan dia survive 20 tahun tu adalah duit di dalam KWSP. Itu yang menafikan tawakal. Ya. Padahal simpan duit ataupun adanya KWSP itu tidak menafikan tawakal. Ya. Seseorang boleh mempunyai simpanan duit, ya, tetapi jangan bergantungkan hati kita kepada duit itu. Kerana apa? Duit itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, sekelip mata dia boleh lesap. Ya. Berapa ramai orang punya KWSP yang dianggap KWSP dia itu dapat survivekan dia berpuluh-puluh tahun. Tiba-tiba something berlaku, ya, lesap daripada akaun, habis. Ya. Sama ada ditipu, dibohongi, ditipu daya, diperdaya, ya. Dan ataupun dalam apa jua keadaan, kalau Allah nak lesapkan duit-duit yang disimpan itu, ianya adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka oleh itu, bergantungan hati kita adalah bukan kepada duit, bukan kepada dunia. Attachment kita bukan kepada simpanan duit kita, tapi attachment hati kita adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pergantungan hati kita adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena lihat bahawa semua yang kita simpan itu bukan milik kita, ianya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah bebas untuk buat apa sahaja yang dimilikinya. Ya, ada orang menyangka bahawa duit yang disimpan duit dia. Tidak. Sekali Allah SWT tunjukkan bahawa Allah SWT nak hilangkan dan lenyapkannya sekelip mata, dia boleh berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang kita dah tak dapat kawal lagi. Sesuatu yang kita tak mampu untuk nak kontrol perkara itu lagi. Itu menunjukkan bahawa apa yang kita simpan semua itu pun bukan milik kita, sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Simpanan-simpanan itu hanyalah amanah yang Allah SWT berikan kepada kita. Allah sedang menguji kita sejauh mana kita gunakan duit itu. Ada orang simpan duit, sepatutnya duit simpanan juga perlukan zakat tahunan apabila cukup haul dan nisab. Tapi jika dia tak keluarkan zakatnya, ya, dia akan disoal oleh Allah SWT. Maka duit simpanan itu pun merupakan suatu ujian daripada Allah SWT untuk dirinya. Ya. Soalan yang berikutnya, apakah ilmu yang paling dipelajari dahulu mengikuti sunnatullah dan sunnatul Rasul? Ya. Baik. Ada 3 ilmu yang paling utama, yang paling wajib, yang paling fardu ain. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fiqh, dan yang ketiga ilmu tasawuf. Ini adalah 3 ilmu yang paling utama untuk dipelajari dalam mengikuti Al-Quran dan sunnatullah. Tauhid berkaitan dengan iman, kita kena belajar tentang iman, ya, tauhid. Fiqh berkenaan dengan hukum hakam. Hidup kita di atas dunia ini, semuanya ada hukum hakamnya yang tertentu untuk kita ikuti. Ada undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, supaya setiap
gerak-geri kita itu menjadi ibadah, ya. Dan tasawuf adalah supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak mencapai ikhlas, ya. Itu semua dipelajari di dalam tasawuf. Tiga ilmu itu wajib. Ada orang belajar ilmu tajwid dalam-dalam, ya, belajar tarannum dalam-dalam. Tapi belajar ilmu tauhid dia tidak indahkan ilmu tauhid. Tak kena. Ya. Walaupun ilmu tajwid itu bagus, ada orang belajar ilmu bahasa Arab, dia ingat untuk nak faham agama ni dia kena belajar bahasa Arab terlebih dahulu. Ya. Jadi bila dia belajar bahasa Arab tu, dia belajar madi, dia belajar mudhari', dia belajar fi'il amar, dia belajar mustaqbal, dia belajar nahu, dia belajar saraf. Ya, fa'ala yaf'alu, fi'lan, fa'il, if'al. Ya. Akhirnya belajar bahasa Arab dia tu menyebabkan dia terlepas belajar perkara-perkara yang wajib, yang fardu ain. Belajar bahasa Arab tak wajib, ya. Tapi kesalahfahaman dia, kekeliruan dia ingat kena belajar bahasa Arab dulu. Jadi tauhid dia terlepas, fiqh dia pun terlepas, tasawuf dia pun terlepas, ya. Melainkan kalau seseorang itu sudah pun memang ada masa yang dia peruntukkan untuk belajar tauhid, ada masa juga dia peruntukkan untuk belajar fiqh, dan ada juga masa untuk dia peruntukkan belajar tasawuf. Tiga-tiga ni dia dah cover, peruntukan masa, walaupun dia tak habis belajar lagi. Tapi dia dah peruntukkan masa untuk nak belajar talaki, daripada awal sampai habis lah. Untuk dia cover kadar yang minimum yang wajib untuk dia ketahui, kan. Kemudian jika ada masa lain yang tambahan, maka baru dia boleh belajar ilmu-ilmu yang lain. Ya, ilmu seperti apa? Ilmu seperti tajwid, dia nak belajar tajwid dalam, silakan. Dia nak belajar tarannum, dia nak belajar tarannum, silakan. Dia nak belajar kiraat, belajar dalam-dalam kiraat. Ada berapa belas kiraat boleh belajar semua. Ya, belajar apa lagi? Belajar bahasa Arab. Dia suka bahasa Arab. Kaifa haluka, kaifa haluki. Belajarlah. Mudzakkar, yang mana mudzakkar, yang mana muannas, yang mana wahid, yang mana tasniyah, yang mana jama', yang mana fi'il madi, yang mana fi'il mudhari', yang mana amar. Peninglah, tapi nak belajarlah, tapi jangan sampai dia terambil jangan sampai in the expense of tauhid, fiqh dan tasawuf. Jangan sampai dia terambil masa, sebab dia nak belajar ilmu-ilmu ni tapi dia terlepas tauhid, fiqh dan tasawuf. Tak boleh. Kena pastikan dulu yang tiga ilmu yang wajib tadi dah cover, dah ada peruntukan masa, baru boleh ambil ilmu-ilmu yang lain, ya. Ada orang datang pada saya, dia kata dia baru dapat hidayah, dia nak mulakan belajar agama. Jadi dia kata saya fikir pertama sekali belajar agama ni dengan bahasa Arab, jadi saya pun belajarlah bahasa Arab. Sekarang sudah berapa tahun saya belajar bahasa Arab, saya masih tak faham-faham lagi. Kata masih baca Quran lagi pun tak faham-faham lagi. Dan saya dah berapa tahun belajar bahasa Arab. Yelah, dia pun dengan sibuk kerja dia, dan bahasa Arab ni memang nak kena ketekunan dan fokus yang lebih, sebab dia tak macam bahasa Melayu, kan. Bahasa Melayu ni lebih mudah, sebab kita tak ada muzakkar, tak ada muannas, tak ada wahid, tak ada tasniyah, tak ada jama', tak ada madi, tak ada mudhari'. Ya, lebih mudah. Kan. Dia kata, bila saya nak mula start belajar-belajar yang lain? Saya kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa kata kena belajar bahasa Arab dulu? Ya. Ada orang dia faham macam tu, jadi dia pun fikir bila dia nak start yang lain-lain. Kemudian saya pun terangkan tentang tauhid, fiqh dan tasawuf. Dia kata, ini baru make sense, dia kata. This makes sense. Dan sebab dia pun salah faham. Dia ingat macam tu punya.
aturan belajar agama ni kena melalui pintu bahasa Arab dulu. Ya. Orang yang nak betul-betul masuk pintu bahasa Arab ni biasanya orang yang betul-betul yang memang nak dia punya pengajian di madrasah, biasa memang dia memang nak menjadi orang ahli ilmu agama. Macam saya pun bila masuk madrasah tahun pertama, tahun kedua memang kita tumpukan kepada bahasa. Ya, tapi dalam masa yang sama kita belajar semua sekali tafsir, hadis dan sebagainya. Ya, tapi penekanan pada bahasa tu lebih sebab kitab-kitab semua nanti dalam bahasa Arab, kita kena faham bahasa tu lebih. Itu kalau seorang ikut sistem madrasah, memang bahasa Arab penting. Sistem pondok, bahasa Arab memang penting, tata bahasanya, grammarnya. Ya. Dan tapi kalau kita orang awam, jangan start dengan bahasa Arab dulu. Jadikan bahasa Arab sebagai sampingan. Maksudnya kita dah cover yang 3 yang wajib tadi, tauhid, fiqh dan tasawuf. Kemudian sampingan baru kita tambah ekstra. Ya, walaupun kita tak khatam lagi tiga ilmu tadi, tapi sebab kita dah ada peruntukan masa untuk ketiga-tiga tadi, ada masa ekstra lebih. Ambillah tajwid, qiraat, tarannum, apa lagi? Tadi itu bahasa Arab, nahwu, saraf dan sebagainya. Ya. Kita tak nak seorang tu dia ingat kena start dengan bahasa Arab dulu. Nanti dia terbelit kat kaifa haluka, kaifa haluki, kaifa halukum, kaifa umruki, dia terbelit kakiku nanti kat situ. Ya. Bila nak belajar agamanya? Ya, bagus belajar bahasa Arab, ya. Tapi pastikan yang fardu ain tu bereskan. Ya. Baik, soalan yang berikutnya, boleh ke Ustaz ijazahkan selawat barakat marakiyah yang bersambung kepada Maulana Musa Rohani Bazi rahimahullah? Baik, untuk ijazahkan selawat barakatul makiyah ni, di Malaysia ni saya tidak saya hanya diberi keizinan untuk diberi keizinan untuk memimpin majlis barakat makiyah. Jika ada orang yang ingin membuat majlis barakat makiyah, saya diberi keizinan untuk memimpin. Tapi untuk memberi ijazah selawat ini bersambung kepada nama Musa, saya masih orang kata apa? Saya masih tak jelas adakah saya diberi keizinan ataupun tidak. Walaupun anaknya Maulana Zubair ada datang, dan beliau hanya bercakap secara umumlah kepada saya, supaya kalau ada mana-mana majlis selawat barakatul makiyah, ya, saya diizinkan untuk memimpin. Ya. Tapi saya khawatir saya masih belum sampai untuk mengijazahkan selawat barakatul makiyah ni dia betul-betul khalifah kepada Maulana Zubair, ya. Khalifah pada Maulana Zubair yang Maulana Zubair sendiri melantiknya. Ya. Saya rasa ada beberapa orang, seorang dua di Malaysia ni lah. Ya. Saya pun tak pasti nama-nama mereka. Ya. Nanti sekali lagi kalau anaknya Maulana Zubair Al-Bazi ini datang, saya akan tanyakan adakah saya diizinkan untuk mengijazahkan. Sebab biasanya Maulana Zubair dia lebih suka dia sendiri yang memberi ijazah kepada orang yang betul-betul nakkan ijazah selawat barakatul makiyah. Itu yang saya faham. Maksudnya seseorang yang nakkan ijazah, dia sendiri boleh kontak terus kepada Maulana Zubair, ya. Emailkan kepadanya ataupun dapatkan nombor telefonnya, terus hantar kepadanya. Kalau ada sesiapa di kalangan yang mengikuti program ini, sesi soal jawab tasawuf ini, kalau ada yang tahu tentang email dan juga nombor telefon Maulana Zubair, boleh tolong letakkan, boleh tolong reply kepada tadi Muhammad Rizik Al-Jauhari tadi.
Ya, baik. Okay, saya ada terlepas beberapa soalan. Dia dah tak dapat nak cover balik, tapi saya tengok apa soalan yang ada. Baik. Baik, soalan yang berikutnya. Dari sudut pandang kesufian, apakah tujuan dan makna penciptaan kosmos, ini galaksi dan alam semesta, sedangkan manusia hanya mendiami bumi dan sekitar sistem solar di Bima Sakti? Maksudnya, apakah hikmah penciptaan universe secara apa yang panggil secara makro, makro kosmos, secara besar-besaran, yang mengangkumi cakrawala keseluruhannya. Planet-planet begitu banyak, bintang-bintang begitu banyak, galaksi-galaksi begitu banyak, tapi kita hanya perlukan satu planet bumi ni je. Satu planet bumi ni, yang kecil ni je. Satu planet bumi ni kecil. Jadi kenapa perlu diciptakan galaksi-galaksi dan sebagainya? Itu diterangkan di dalam Al-Quran sendiri. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi adalah untuk menunjukkan kebesaran dan keagungannya. Walaupun kita hanya mendiami di bumi ni, tapi Allah kata, aku ciptakan arash. Arash lagi lah kita tak nampak. Yang Allah kata arash ni, dia merangkumi langit dan bumi. Dan arash lebih besar daripada kursi. Allah juga kata dalam Quran, aku menciptakan kursi. Ini semua Allah nak tunjukkan kehebatan kerajaan dia. Arash adalah singgahsana. Kursi adalah takhta pada singgahsana. Walaupun Allah tak perlukan kepada singgahsana dan takhta tersebut, sebab Allah bukan jenis duduk di atas suatu perkara, tapi Allah ciptakan dia untuk menzahirkan kehebatan kerajaan dia. Ini kerajaan Allah ni, langit dan bumi, 7 petala langit dan 7 petala bumi, ini kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah akan bagi tahu kepada kita benda yang kita tak nampak, seperti arash, kursi, lauh mahfuz. Ini semua nak menunjukkan penzahiran kehebatan, kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Allah bagi tahu juga kepada kita alam yang luas terbentang ni. Alam yang berbagai-bagai alam. Bila kata-kata macam Allah Rabbul Alamin, Allah adalah Tuhan semesta alam. Ulama kata alam kat situ ada riwayat kata 18,000 alam. Ada riwayat lain ulama jumpa ada 40,000 alam. Kita ni baru satu alam ni. Manusia ni baru satu alam. Jin satu alam yang lain. Malaikat satu alam yang lain. Ada berpuluh-puluh ribu. Ada berpuluh-puluh ribu alam yang lain. Dan ada ulama kata sebenarnya 40,000 tu bukan sebagai angka pembatasan, tetapi nak tunjukkan betapa banyaknya alam-alam yang Allah Ta'ala ciptakan. Memang kita pun tak nampak sebenarnya. Alam jin pun kita dah tak nampak dah. Alam malaikat pun kita tak nampak. Tapi kenapa Allah ciptakan? Allah ciptakan, Allah nak tunjukkan kebesaran dan keagungannya. Oleh kerana kita tak nampak, Allah bagi tahu kepada kita. Alam malaikat, alam malaul a'la, sidratul muntaha, telaga Kautsar dan sebagainya. Terima kasih kepada yang berkongsi nombor kontak Maulana Zubair. Jadi kalau nak tanya, jangan tanya bahasa Melayu lah, tanya bahasa English. Boleh tulis dalam bahasa English untuk minta ijazah selawat barakatul makiyah. Hadrat Maulana Zubair Rohani Al-Bazi.
Ya. Kita doakan dulu kebaikan untuk dia, kemudian I request the ijazah of salawat barakatul makiyah, so that I can make amal, so that I can practice throughout my life. Ya. Baik, adakah ada perkaitan antara alam misal dan penciptaan kosmos? Ya. Sudah tentu ada perkaitan. Ya, memang ada perkaitan. Alam misal adalah alam yang dalam bahasa Inggeris dipanggil alam sensible. Bukan, alam dipanggil alam intelligible. Ya, alam yang berada di antara langit yang berada pada nur yang tinggi dengan nur yang di bawah. Di pertengahan tu ada alam misal. Ya. Alam misal ni alam yang penuh dengan konsep di dalamnya. Penuh konsep. Ya. Jadi kan segala yang tercipta di alam ini kan ada di Lauh Mahfuz. Ya, di Lauh Mahfuz. Tetapi di antara Lauh Mahfuz dengan terteranya alam pada zahir ini, ada lagi di pertengahannya alam misal. Dia seperti ada satu alam yang Allah jadikan sebagai blueprint, yang ianya bersangkutan antara alam yang tertera zahir ini dengan sesuatu yang ada blueprintnya di alam yang gaib. Ya. Dia memang ada perkaitan. Kadang-kadang kalau kita mimpi, biasanya roh kita itu nampak macam-macam. Kebiasaannya itu adalah di alam misal. Ya. Mimpi kita jumpa alam, kita jumpa arwah mak ke, kita jumpa wali Allah ke, kita jumpa lelaki berjubah putih ke dalam mimpi dan sebagainya. Sebenarnya yang kita jumpa tu kat mana? Yang kita jumpa tu dikatakan itu adalah di alam misal. Ya. Kadang roh kita jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berjumpa di mana tu? Alam misal. Jadi alam mimpi tu pun itu pun pertengahan juga, pertengahan. Ya. Bolehkah kita memejamkan mata semasa sujud? Asalnya ulama fiqh mengatakan memejam mata semasa sembahyang adalah makruh, ya. Kalau sepanjang-panjang solat tu pejam mata makruh, ya, makruh kalau ikut ulama fiqh. Tapi ikut ulama tasawuf yang juga boleh diikuti, ya, sebab Imam Ghazali pun ada sebut. Maksudnya kalau seseorang itu pejam matanya itu lebih khusyuk, katakan. Sebab kalau buka mata ada perkara-perkara yang mengganggu dia. Dan pejam mata itu lebih khusyuk. Pejam mata itu lebih kehadiran hatinya bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pejamkanlah mata. Biasanya orang yang pejam mata lebih khusyuk ni biasanya orang dalam permulaan perjalanan lah, kan, rohani. Sebab bila orang yang dah pertengahan ataupun perakhiran perjalanan rohani, dia apa yang dia nampak ni lah penzahiran kesan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa yang dia nampak, dia dapat solat, dia pandang tempat sujud, dia tengok dia dapat berdiri. Inilah Allah Subhanahu Wa Taala yang mendirikan dia. Jadi untuk dia nak pejam mata pun susah juga, sebab kan, bila dia buka mata ni dia nampak kesan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, kesan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk permulaan perjalanan rohani, jika pejam mata itu lebih khusyuk, tidak menjadi masalah pejam mata, ya. Cuma nanti kalau seorang yang sudah meningkat rohaninya, dia sendiri akan tak tergamak dia nak pejam mata. Sebab apa? Dia dah mula faham alam ni adalah kesan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tak nak terlepas lah. Walaupun pejam mata tu pun, gelap tu pun kesan perbuatan Allah, tetapi kalau buka mata ni lebih pelbagai nampak kesan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita sering kali dah niat ingin bertaubat tapi masih terjerumus dengan dosa dan maksiat, adakah ada cara untuk bersihkan hati dan bagaimanakah cara taubat yang benar? Ya.
Baik, seseorang sudah bertaubat dan kemudian terjerumus lagi. Bertaubat kemudian terjerumus lagi, ya. Bagaimana cara untuk bersihkan hati, ya? Yang pertama sekali, seorang itu hendaklah banyakkan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan berzikir, banyakkan selawat, ya, banyakkan istighfar, ya, banyakkan istighfar, dan banyakkan baca Al-Quran. Dampingkan diri dengan Al-Quran dan banyakkan berzikir kepada Allah. Ini semua dapat membersihkan hati kita. Semakin kita pautkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin Allah SWT akan menjadikan kita seorang yang benci kepada maksiat. Apabila kita banyak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak berzikir dan berzikir, Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kebencian hati kita itu kepada perbuatan maksiat itu. Tetapi itu setelah kita melalui fasa pembersihan hati dengan banyak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan sekali-kali berputus asa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara taubat yang sebenar, pertama sekali betul-betul kita menyesal. Kita kena menyesal. Kita kena menyesal apa yang telah kita terlanjur lakukan. Kita jangan buat buat dono. Tak ada feeling apa-apa terhadap dosa yang kita telah lakukan. Itu bukan cara taubat yang benar. Itu untuk peluang dia ulang balik perkara tersebut lebih besar lagi bila dia tak menyesal. Jadi kita kena benar-benar menyesal terhadap apa yang telah kita lakukan. Kemudian kita kena tinggalkan perkara itu. Itu cara taubat yang benar. Kita kena terus tinggalkan perkara tersebut. Kita jangan bagin apa-apa lagi dengan maksiat itu. Sebab kalau kita masih tak tinggalkan ataupun masih memiliki sesuatu yang boleh membawa kita kepada maksiat tersebut, maka itu faktor yang boleh menyebabkan kita terjerumus. Ya. Benda tu masih ada pada kita lagi, ataupun kita masih simpan kontak orang tersebut lagi. Ya. Ada orang menjalinkan hubungan yang haram. Selagi dia simpan kontak tersebut, selagi itu dia akan terjerumus dalam dosa tersebut. Ya. Maksudnya bersihkan hatta daripada kontak kita sekalipun. Sebagai contoh. Kemudian berazam untuk tidak melakukannya lagi. Berazam dan nekat, dengan nekat yang kuat untuk tidak lagi melakukannya. Jangan dia ada plan lagi nak buat. Sambil taubat, sambil dia ada tak apalah, yang tu lain kira lah. Sebab memang dah schedule. Itu bukan taubat. Taubat maksudnya, bila dia taubat, maksudnya apa yang dia plan akan datang terhadap maksiat tersebut pun dia cancel. Jangan dia bertaubat sebab dia bawa awet dia tengok wayang minggu lepas. Dia dah taubat, tapi dalam taubat tu dia tahu dalam schedule bulan depan ada lagi. Itu bukan taubat. Itu main-main dengan taubat. Dia main-main berpura-pura dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rukun taubat ni memang kena azam untuk tinggalkan perkara tersebut. Dan cara azam tu dia kena cancelkan segala plan terhadap maksiat tersebut. Jangan lagi nak keluar dengan awet dia, ataupun nak tengok wayang pula, berduaan lagi, kan? Dia kena cancelkan segala plan yang akan datang. Apa yang telah dijadualkan pada masa akan datang, dia kena cancelkan. Itu baru betul-betul orang bertaubat. Ya, ini 3 rukun taubat yang paling utama. Yang paling utama adalah menyesal. Bahkan rukun yang paling penting dalam bertaubat ini adalah menyesal. Ya. Menyesali dan menginsafi apa yang kita lakukan. Kita sentiasa muhasabah, ya. Cara untuk kita bersihkan hati supaya kita tidak terjerumus lagi kepada dosa, kita sentiasa muhasabah. Ancaman-ancaman yang Allah SWT berikan kepada kita di sebalik dosa dan maksiat tersebut, dan kita menanggung penderitaan jauh daripada Allah SWT. Hati yang jauh, seorang yang membiasakan dirinya dengan dosa dan maksiat, hatinya tidak dapat merasa kemanisan iman. Hatinya tidak dapat merasakan kelazatan perhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana hatinya itu dibiasakan. Hatinya menjadi lali dengan dosa dan maksiat. Dah tak terasa apa-apa dah. Bila lakukan dosa dan maksiat pun dia rasa biasa.
Ini semua dapat menghapuskan rasa kemanisan dan kelazatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mencalakan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan putus asa. Ada orang bila dia berdosa, bertaubat, berdosa lagi, dia rasa Allah dah memang ciptakan dia sebagai penghuni neraka. Itu bermakna dia putus asa. Setiap kali bertaubat, kita kena betul-betul fikir bahawa ini adalah dosa kita yang terakhir yang kita lakukan di alam dunia ini. Kita kena sentiasa fikirkan menyangka bahawa Allah Ta'ala takdirkan bahawa itu adalah dosa kita yang terakhir di alam dunia ini. Betul ke tak boleh guru tasawuf lebih daripada satu? Bagi saya tak betul. Untuk berguru tasawuf boleh 1, 2, 3, 8, 10, 18, 28, 37. Berapa banyak. Yang penting semuanya di atas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang penting. Tapi biasanya tasawuf ni memang kebiasaannya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah lah kebiasaannya. Tapi kalau tiba-tiba kita nak belajar ilmu tasawuf, orang tersebut suruh tinggalkan syariat, suruh tinggalkan solat. Itu bukan tasawuf yang sebenar lah. Itu yang dah terpesong. Carilah yang sahih. Bukankah ilmu la ilaha illallah seperti firman? Okey. Apa soalannya? Tak ada soalan. Mengapa pengamal tasawuf dan tarikah dianggap serong, malah dianggap sesat dan sering difitnah seperti sering yang kita dengar seperti pemujaan kubur dan lain-lain lagi, padahal tasawuf itu adalah sebahagian besar dalam agama kita. Ya, betul. Ini adalah sesuatu yang didoktrinkan untuk nak menghentam sumber kekuatan utama dalam Islam. Kalau kita baca penulisan Orientalis sejak 200-300 tahun yang lalu, mereka hentam perkara-perkara yang menjadi kekuatan umat Islam. Umat Islam ni kekuatan dia pada rohani dia. Jadi ilmu yang berkaitan dengan kekuatan rohani ada pada ilmu tasawuf. Kalau kita familiar dengan penulisan Orientalis yang menulis dengan pengkhianatan, dengan tidak jujur, mereka akan sentiasa associatekan perkara-perkara yang ada dalam tasawuf ni dengan perkara-perkara yang sesat. Padahal mereka pun bukan Islam. Orientalis ini mereka siapa itu Orientalis? Iaitu orang barat yang menjawab, yang menulis tentang ketimuran, apa saja berkaitan dengan kita, hatta agama pun. Kadang mereka sanggup belajar bahasa Arab untuk nak belajar agama orang timur, nak belajar budaya orang timur, adat orang timur, bahasa orang timur. Ni orang barat yang belajar tentang ketimuran dipanggil sebagai Orientalis. Tapi malangnya, fakta-fakta sejarah yang mereka tulis, fakta-fakta ilmu yang mereka tulis, mereka memberikan penafsiran mereka sendiri. Sebagai contoh sebagai contoh di alam Melayu kita, pengamalan tasawuf di alam Melayu, ada orang Orientalis yang datang mengatakan orang-orang Melayu ini sebenarnya luarannya sebenarnya amalan-amalan mereka ni lebih masih banyak terkesan dengan amalan Hindu Buddha. Masih banyak terkesan dengan amalan Hindu Buddha. Dan kemudian kerana mereka menulis itu dalam bentuk akademik, dan kemudian ada pula ahli-ahli akademik yang contemporary yang mengikut jejak langkah penulisan orang-orang Orientalis tersebut, yang menghentam tasawuf dan akhirnya mengeluarkan keburukan-keburukan. Kita tidak menafikan ada sebahagian orang tasawuf ada yang terpesong dan terseleweng. Sebenarnya bukan dalam ilmu tasawuf sahaja orang terseleweng. Sebenarnya dalam ilmu akidah pun ramai orang yang terseleweng. Dalam fiqh sendiri, dalam bidang peramalan pun ada orang terseleweng. Tapi
Dan begitu juga dalam tasawuf ada pihak yang terseleweng, tetapi jangan sampai kerana ada beberapa pihak yang terseleweng itu kita menghentam secara pukal dan menyesatkan secara borong, ya, pukul rata habis. Seperti kadang-kadang di barat kan, kerana ada beberapa umat Islam, katakan segelintir umat Islam yang teroris, yang membuat keganasan, bom sana, bom sini, dan ada orang Islam yang gangster dan sebagainya. Adakah dan mereka nak pukul rata, oh semua orang Islam ni pengganas, ya. Memang di barat pun memang sampai sekarang begitu kan, doktrin itu, ya, dipukul rata. Sebab apa? Sebab dia judge Islam tu berdasarkan segelintir umat Islam yang buat keganasan dan sebagainya, ekstremism, ya, terorisme dan sebagainya. Itu satu tindakan yang tidak adil, suatu judgement yang tidak adil, ya. Tetapi begitu juga dalam ilmu-ilmu ni, ilmu akidah pun ada pihak yang terseleweng. Adakah kerana ada beberapa pihak yang terseleweng daripada akidah, kita kena tinggalkan ilmu akidah? Adakah hanya kerana ada beberapa pihak segelintir yang terpesong daripada ilmu fiqah, kita perlu tinggalkan ilmu fiqah? Dan tasawuf adalah ilmu yang paling mudah menjadi mangsa, kerana ramai orang tak faham berkaitan dengan rohani. Bila dunia kita, sistem pendidikannya sudah bertukar menjadi yang lebih sekular, maka ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kerohanian lebihlah menjadi anak tiri, lebihlah dipinggirkan, lebihlah menjadi mangsa keadaan, mangsa untuk dihentam. Dan itulah nasib ilmu tasawuf, ya. Cuma pada masa ini alhamdulillah ada beberapa ulama, masyaikh dan asatizah yang mengangkat semula ilmu tasawuf di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenalkan semula kepada masyarakat ilmu tasawuf di atas garisan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Saya ada soalan, sekiranya seseorang selepas operasi dan akibat dari operasi itu dia masih dalam keadaan sakit yang teramat sangat dan membataskan dia solat, perlukah dia menggantikan solat itu selepas dia sembuh? Ya, solat-solat yang dia tertinggal ketika dia sakit, hendaklah dia mengqadakkannya, ya. Saya rasa banyak soalan saya dah terlepas yang saya dah tak dapat nak cover balik, ya. Bagaimana cara untuk hati sentiasa ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, kita boleh gunakan bantuan pernafasan kita. Maksudnya kita cuba setkan pernafasan kita ni. Bila kita tarik kan, kita sebut Allah. Bila kita lepas hu, ya, Allahu. Jadi setiap pernafasan kita itu diisi dengan mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ataupun kita setkan, kalau kita tengok langit kita baca apa? Tengok langit kita baca subhanallah. Tengok bumi kita baca alhamdulillah. Kita tengok bukit bukau, gunung ganang, kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi hati sentiasa ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita biasakan, jika tidak sebut dengan lidah, kan, kalau hati bergema dengan Allah, setiap kali mata kita memandang kesan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam ini, maka di situ hati dapat terpaut dengan Allah. Maksudnya mata kepala kita menyaksikan alam dan hati kita menyaksikan pencipta alam. Maka dengan itu hati itu sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mata hati itu sentiasa menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud menyaksikan Allah ni, hati itu terpaut pada Allah, sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan ini, menciptakan itu, mengaturkan ini, mentadbir segala-galanya, memerintah segala-galanya berada dalam genggamannya. Maka dengan itu hati sentiasa bermusyahadah, menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, soalan berikutnya, macam mana nak menghadapi ayah saya seorang yang garang dan kadang-kadang membuat kami adik-beradik hilang sabar dan meninggi suara padanya. Bagaimana nak mengatasi, Ustaz? Jadi, takut kami jadi anak yang derhaka. Dengan ibu bapa ni memang
kita kena extra careful, ya, kena extra careful. Macam mana pun mak ayah kita, mereka tetap mak ayah kita. Mereka adalah orang yang Allah Ta'ala pilih. Seseorang yang Allah SWT pilih untuk kita, suatu hubungan, suatu bentuk hubungan yang tidak dapat diputuskan whatsoever, di situlah letak ujian yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu letak ujian, ya. Suatu ujian yang Allah pilih untuk kita, ya. Hubungan yang kita tak dapat putus ni seperti mak ayah kan, dengan adik-beradik. Kerana itu semakin dalam agama kita, semakin suatu hubungan itu tidak dapat diputuskan dalam apa jua keadaan, hak-hak untuk ditunaikan adalah lebih besar lagi. Allah beratkan hak-hak untuk dijaga. Contohnya hubungan silaturahim. Bila kita sebut silaturahim ni, dia tidak merangkumi orang luar, ya. Silaturahim ni dia hubungan kekeluargaan, ya. Dan yang paling rapat dalam silaturahim ni adalah adik-beradik kita, mak bapak kita, ya, mak bapak kita dan adik-beradik kita. Kemudian diikuti pada peringkat yang berikutnya, iaitu pakcik makcik kita dan sepupu-sepupu kita, ya. Ini semua silaturahim. Ini semua tak dapat putus, tak dapat putus sebab hubungan darah ni memang tak dapat diputuskan. Siapa boleh putuskan hubungan darah, ya? Sebab darah dia dengan darah kita ni mengalir daripada satu rahim yang sama, ya. Kita berkongsi nenek ke, berkongsi atuk ke, berkongsi moyang ke, somehow kita berkongsi dengan dia. Yang tu memang tak dapat putus. Semakin tak dapat putus, semakin Allah memberikan ujian kepada kita untuk menghadapinya. Macam mana pun hadapi. Itu dah jadi keluarga kamu. Dia lain dengan kawan. Kawan ni, kalau kita tak ngam dengan dia, mungkin kita tak perlu berkawan dengan dia, ya. Ya, rakan-rakan kita, bila tak ngam dan sebagainya, kita mungkin boleh asingkan diri kita daripada dia. Tapi dengan mak bapak, dengan adik-beradik, macam mana pun ragam mereka, bagaimanapun kerenah mereka, kita tak dapat nak putuskan tie tersebut. We cannot sever the tie, we cannot cut the tie, ya. Sebab ikatan tu Allah sendiri yang ikat antara kita dengan mak bapak kita. Ya, memang apabila hal tersebut berlaku, Allah sedang menguji kesabaran kita dalam menghadapi mak ayah kita, menghadapi adik-beradik kita dengan kerenah mereka, ragam mereka, ya. Nabi Ibrahim sendiri menghadapi bagaimana kerenah pakcik dia sendiri. Rasulullah SAW menghadapi kerenah pakcik dia sendiri, ya. Bagaimana sahabat Nabi Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu menghadapi kerenah mak bapak dia yang tak mahu dia beriman kepada Rasulullah SAW, ya. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, ya, berinteraksi dengan anaknya sendiri, ya, yang tak mahu beriman kepada Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Lut berinteraksi dengan isterinya sendiri yang tidak mahu beriman kepadanya, ya. Dan semua ini memerlukan kesabaran, ya. Dan untuk ibu bapa, Allah SWT mengatakan bahawa anak-anak jangan mengatakan walaupun kepada mak ayah. Ini kan lagi untuk membentak mereka, meninggikan suara kepada mereka, ya. Jadi apa yang boleh dilakukan adalah bersabar dan cuba untuk membetulkan keadaan dengan cara yang terbaik. Jika perlu, maklumkan kepada ibu dan ayah berkenaan dengan mana-mana akhlak mereka yang tak kena, yang buruk dan sebagainya, ataupun ibadah mereka, fiqh mereka yang silap dan sebagainya, untuk memperbetulkan keadaan dengan cara yang terbaik, ya. Dengan cara yang terbaik. Itu tidak termasuk penderhakaan, ya. Jika untuk menegur ibu bapa untuk diperbetulkan akhlak yang buruk, itu tidak dikira sebagai penderhakaan. Sungguh pun mereka mengatakan kita ini derhaka dan sebagainya. Kita kena tahu ilmu ni, ya. Kita kena tahu ilmu ni. Bila kita dah melakukan, dah tegur dengan cara yang terbaik, nasihat yang terbaik, sesuatu yang berkaitan dengan ibadah, sesuatu yang berkaitan dengan akhlak, dan sesuatu yang berkaitan dengan akidah, ya.
Tiga perkara ini jika kita tegur dengan baik kepada ibu bapa kita di atas kesilapan mereka, ini tidak dikira sebagai anak yang derhaka walaupun mereka zikirkan di mulut mereka kita ini anak derhaka. Akan tetapi kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah anak yang derhaka. Jika kita cuba perbetulkan keadaan dengan cara yang terbaik, itu syaratnya. Dengan cara yang terbaik, bukan dengan cara tengking-tengking, mulut laser, ya, bentak-bentak, bukan. Dengan cara yang terbaik, dengan cara hikmah, cara interaksi yang baik, menyantuni dengan cara yang terbaik, menyikapi dengan cara yang lembut, kasih sayang. Ya. Tiga perkara tidak dikira sebagai derhaka. Yang pertama akidah, yang kedua berkaitan dengan ibadah. Ya. Mak bapak tak sembahyang, kita tegur dia, kan? Sembahyang itu tak kira derhaka. Ibadah. Dan yang ketiga akhlak, berkaitan dengan akhlak. Ada benda yang tak kena mereka lakukan, yang bertentangan dengan akhlak, ya, maka menegur mereka tidak dikira sebagai derhaka. Soalan berikutnya, mohon penjelasan berkenaan musyahadah dan muraqabah dalam sudut pandang tasawuf. Musyahadah dalam tasawuf adalah yang berada dalam hadis Nabi SAW, hadis Al-Ihsan, iaitu an ta'budallah, iaitu kamu beribadah seolah-olah melihat Allah. Itulah musyahadah. Kenapa seolah-olah melihat Allah? Kerana yang melihat itu adalah mata hati, bukan mata kepala. Apa maksud mata hati melihat Allah? Maksudnya hati kita ini sentiasa menyaksikan, dapat merasakan kebesaran Allah, dapat merasakan keagungan Allah, merasakan kehebatan Allah. Itu maksudnya mata hati yang menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Penyaksian hati itu terhadap keagungan, kehebatan Allah. Ya, sampai dia jatuh cinta pada Allah, sampai hati itu rindu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu musyahadah. An ta'budallah, seolah-olah kamu melihat Allah, beribadah seolah-olah melihat Allah. Jika kamu tidak mampu untuk mencapainya, maka hendaklah kamu meyakini bahawa kamu dilihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, merasa diri dilihat Allah itu dipanggil muraqabah. Dia tingkatan di bawah musyahadah. Musyahadah lebih tinggi tingkatannya, tapi muraqabah walaupun dia lebih rendah, tapi dia tapak untuk mencapai musyahadah. Jika seorang sampai musyahadah tapi dia tak ada muraqabah, sebenarnya musyahadah dia tu dia tak ada apa-apalah, dia cuma berlaku, dia cuma syok sendirilah. Sebab tidak mungkin adanya musyahadah tanpa muraqabah. Muraqabah ni dia atas asas tapak, iaitu merasa diri dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, muraqabah ni dia walaupun dia lebih rendah daripada musyahadah, tetapi dia penting sebab dialah tapak untuk dibina jiwa kita itu untuk capai musyahadah. Di muraqabah ni suatu latihan pada hati kita ini, bagaimana mempunyai perasaan yang terpatri bahawa kita ini sentiasa berada dalam pengawasan Allah, kita sentiasa di dalam pantauan Allah, kita sentiasa dilihat Allah, kita sentiasa dipandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini semua akan menumbuhkan sifat taqwa, ya, sifat takut pada Allah, ya. Kemudian barulah kepada musyahadah, ya. Kadang-kadang ada orang dia musyahadah dulu baru dia capai muraqabah. Pun ada orang muraqabah dulu baru dia capai musyahadah. Dia tengok kepada orang yang berbeza. Tetapi jangan dia sampai musyahadah tapi dia tak ada muraqabah. Ini dia ambil jalan lain ni. Memang tak adalah. Sebab dalam tasawuf kedua-duanya mesti ada. Sama ada dia musyahadah dulu baru muraqabah atau muraqabah dulu baru musyahadah, tak kisah. Yang penting dua-dua tu ada pada jiwa dia, musyahadah dan muraqabah. Jangan dia sampai yang tinggi musyahadah tapi muraqabah tak ada. Sebab kalau dia tak sampai musyahadah, dia ada muraqabah tak apa lagi. Sebab bila dia melazimi muraqabah, lama-kelamaan dia akan sampaikan dia kepada musyahadah. Jadi muraqabah ni tapak yang penting, suatu yang memang wajiblah dia kena ada pada jiwa dia dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni
we feel the presence of Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tasawuf ni asas dia tu kita dapat merasakan kebersamaan Allah, kita dapat merasa kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih dekat dengan kita, lebih hampir daripada urat leher kita sendiri. Ya. Dalam keadaan sekarang ini, solat jarak-jarak, adakah saya perlu solat di suatu tempat demi untuk menjaga sunnah rapatkan saf, atau di rumah kerana ada kekeliruan bimbang pergi ke masjid mengkhianati sunnah Nabi SAW? Tidak, ya. Tidak mengkhianati sunnah. Kalau solat jarak-jarak, tidak mengkhianati sunnah. Sebab ada keadaan solat yang Rasulullah SAW sendiri bersolat jarak, iaitu ketika salatul khauf. Ya, dalam Quran pun ada cerita pasal salatul khauf. Ya. Solat takut dalam peperangan. Ya, solatnya adalah berjarak-jarak. Ya. Jadi sekadar tidak merapatkan saf, ianya bukan terus, ya, bertentangan dengan sunnah. Ya, melainkan kalau tidak ada faktor-faktor yang lain, tiba-tiba dia nak jarakkan, yang itu memang bertentangan dengan sunnah. Tetapi kalau disebabkan perkara tertentu, contohnya disebabkan COVID dan sebagainya, jika mufti di suatu tempat memikirkan perlu untuk dijarakkan, maka perkara itu tidak terus bertentangan dengan sunnah, kerana ada juga jenis solat yang Rasulullah lakukan memang dalam keadaan berjarak, ya, dalam keadaan berjarak-jarak, ya. Jadi tidak mengapa, boleh terus solat di tempat yang walaupun dijarakkan 1 meter dan sebagainya, dan perkara itu tidak bertentangan dengan sunnah. Kerana sunnah itu bukanlah sesuatu yang ada orang faham sunnah ni mesti perkara itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal sunnah adalah jalan agama. Jadi Rasulullah dah gariskan apakah perkara dalam agama sebagai asas dan prinsip, dan kemudian jika ada perkara-perkara yang ulama melihat perkara tersebut berada di atas landasan kebaikan mengikut Al-Quran dan Sunnah, maka perkara itu diajarkan kepada masyarakat, bahawa apa yang diajarkan itulah sunnah. Ya. Jadi sunnah ni segala jalan kebaikan dalam agama, walaupun perkara itu tak pernah exactly dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tetapi amalan yang diajarkan kepada masyarakat itu ada sandarannya kepada Al-Quran dan Hadis. Dia terus tak terus togel terus daripada sandaran. Dia mesti ada sandaran daripada Al-Quran dan Hadis. Walaupun perkara itu tak pernah dilakukan oleh Rasulullah secara fizikal. Tetapi sunnah cukup apabila ulama melihat adanya sandaran kepada Al-Quran dan Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana untuk membezakan air liur dari mulut atau perut? Kerana saya dah tersolat dengan pakaian yang mempunyai air liur, tidur saya ketika tidur, perlukah saya ulang solat? Ulama mengatakan air liur yang datang daripada perut, warnanya adalah kekuningan. Ya. Warnanya adalah kekuningan dan baunya adalah lebih tengik dan lebih busuk berbanding daripada air liur daripada mulut. Ya. Dia ada bau yang sangat tajam. Ya. Apabila air liur itu datang daripada perut, dan ianya lebih berlendir. Ya. Air liur yang datang daripada perut, dia lebih berlendir dan lebih warna kekuningan berbanding daripada air liur daripada mulut ni, dia tak ada warna sangat. Tapi air liur daripada perut ini dia lebih kepada kekuningan dan lebih busuk baunya. Ya. Dan jika dia dapati ada warna yang dia boleh detect, maka boleh jadi itu air liur daripada perut, maka yang terbaik dia ulang solat dia. Ya. Tauhid salaf dengan sifat 20 beza ke? Tidak. Sifat 20 itu
ya, di atas jalan tauhid salaf, ya. Tauhid salaf. Bila kita kata salaf, pertamanya Asy'ariyah dan Maturidiyah, kedua-duanya hidup pada zaman salafus salihin, ya. Asy'ariyah yang menyusun Asy'ariyah adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang menyusun Maturidiyah adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kedua-dua mereka adalah orang yang hidup pada zaman salafus salihin, ya. Mereka yang hidup sangat hampir dengan zaman salafus salihin, ya. Dan mereka memerhatikan ulama-ulama sebelum mereka, ulama-ulama salaf mereka, bagaimana mereka memahami tauhid, bagaimana memahami akidah. Lalu mereka menyusun prinsip-prinsipnya. Lalu prinsip-prinsip tersebut dipelajari oleh anak muridnya. Kemudian anak muridnya itu akan mengembangkan perbahasan tauhid tersebut. Sehinggalah terbitnya sifat 20 ini semuanya adalah berasaskan sifat 20 ini lebih identik dengan yang disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya. Jadi tauhid salaf tidak bertentangan dengan sifat 20, ya. Macam mana amal ibadah tanpa niat? Amal ibadah tanpa niat, ya, sama ada ianya membatalkan ibadah itu ataupun dia mengurangkan pahala ibadah tersebut. Dia mengurangkan pahala ibadah, ya. Baik, yang pertama boleh membatalkan iaitu orang yang amal ibadah solat dia tak buat niat, ya, maka batal. Puasa dia puasa tapi dia tak buat niat, batal, ya. Itu yang membatalkan. Ada yang tak berniat, dia mengurangkan pahalanya, seperti sedekah, ya. Sedekah tu dah memang satu aktiviti ibadah lah, ya. Tapi kalau dia berikan saja, dia tak ada niat apa-apa supaya perkara ini dapat membantu dia, saya buat ni kerana Allah, saya buat ni agar dapat jadi amal jariah dan sebab kerana Allah, kan. Dia dapat pahala tapi kurang. Jadi amal ibadah ni bila kita buat sesuatu, dia akan menjadi ekstra pahalanya apabila kita berniat, ya. Kemudian urusan harian kita, masak kita, yang ini tak akan jadi ibadah selagi dengan niat, ya. Kita bersukan sebenarnya boleh jadi ibadah kalau kita niatkan dapat kekuatan badan untuk beribadah pada Allah. Niat kita tidur, waktu kita nak tidur tu kita niat, aku tidur ni sebab aku nak dapat kekuatan supaya malam aku nak bangun tahajud, supaya aku nak dapat beribadah kepada Allah, ya. Dia jadi ibadah. Tidur tu sendiri jadi ibadah. Tapi kalau tak berniat, dia tak dapat apa-apa. Kalau perkara-perkara yang urusan harian, perkara-perkara yang harus ni, perkara urusan domestik harian kita ni, kalau kita tak niat, kita tak dapat pahala ibadah, ya. Tapi dengan niat, jadi niat ni sendiri ada genre ilmunya itu sendiri, ya. Supaya setiap masa kita ini sentiasa lillahi ta'ala. Bagaimana untuk maintain istiqamah, menjaga hati supaya sentiasa tenang? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hati yang sentiasa disibukkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sibukkan hati dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun lidah kita tak bergerak, tapi hati kita Allah, 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 Allah. Jika hati kita pun tak tergerak dengan Allah, Allah, bayangkan nama Allah Alif Lam Lam Ha. Bayangkan. Supaya kita dapat istiqamah hati kita itu tenang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan semakin kita mengenal Allah, semakin hati kita dapat tenang. Jadi carilah ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, semakin mudah untuk hati kita tenang. Bagaimana untuk
Bolehkah kita menundukkan pandangan pada guru yang sedang mengajar kita dengan harapan untuk mengikuti apa yang terakam dalam Al-Quran? Adakah itu haram walaupun ianya hanya melalui online? Ia tidak menjadi masalah, diperbolehkan. Astaghfirullahalazim itu bukan zikir, itu istighfar. Baik. Sebenarnya istighfar itu termasuk di dalam zikrullah. Zikir itu umum, ya, zikir itu lafaz umum, istighfar lafaz khusus. Ya. Kalau ini zikir, kalau saya ada bulatan macam ni, ini semua zikir. Dalam ni nanti ada istighfar, ada selawat, ya, ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada hauqalah, ya, ada takbir. Itu semua, ini semua zikir. Ini umum dia. Nanti dalam tu ada yang spesifik khusus. Istighfar tu dia termasuk dalam zikir. Selawat tu termasuk dalam zikir. Ya. Bagaimana menasihati suami supaya mendekatkan diri dengan agama dan meninggalkan perkara-perkara yang lalai seperti main game? Baik. Pertama, kita terus bagi nasihat yang baik kepada mereka, ingatkan kepada mereka, ya, untuk belajar ilmu agama, bagi mereka kepentingan, ya, dedahkan kepada mereka kepentingan ilmu agama. Kita cuba approach mereka dan fahamkan kepada mereka kenapa kita kena belajar ilmu agama, kan? Kenapa kita perlu tinggalkan perkara-perkara yang lalai, dan kita sentiasa doakan mereka, kan? Sambil kita ajak mereka, walaupun ajak-ajak ayam, tapi mudah-mudahan kita harap pada Allah salah satu daripada ajak-ajak ayam kita tu tertusuk dalam kalbu dia, ya? Dan sambil kita sentiasa doakan mereka supaya terbuka hati mereka, ya? Setiap insan pasti ada kesulitan yang hidup yang dialami. Bagaimana hati kita hendak menghadapi kesulitan itu jika kita terasa terlalu sedih dan merasakan diri selalu tidak bernasib baik, ya? Jadi merasakan diri selalu tidak bernasib baik adalah sesuatu yang tak sepatutnya, ya? Kerana nasib kita di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau merasa diri tidak bernasib baik, bermakna kita telah pun bersangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Orang yang bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang sentiasa beroptimistik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Despite of all hardship, trials and tribulation that come in our life, we see the beauty of Allah Subhanahu Wa Taala, His act. Everything happen is the effect of the act of Allah Subhanahu Wa Taala, and we need to see the beauty of that. Kita kena latih hati kita untuk setiap kesulitan ni. Kita kena faham Rasulullah lebih sulit lagi, dan Rasulullah dapat melihat keindahan itu. Rasulullah adalah kekasih Allah yang paling dicintainya, tapi kesulitan datang bertubi-tubi, bertali arus kepada Rasulullah SAW, ujian demi ujian. Padahal inilah orang yang paling baik sekali, orang yang paling jaga ibadah, orang yang paling bertakwa, bahkan makhluk yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rasa kesulitan itu adalah tidak bernasib baik, kalau gitu Rasulullah lah lebih tak bernasib baik, kerana Rasulullah kata tak ada siapa yang diuji oleh Allah seperti mana aku diuji dengan kehidupan dunia ni. Dan Rasulullah pernah diracun, pernah disihir, disantau, diancam bunuh. Adakah kita pernah hidup dalam keadaan nama kita wanted, diberi ganjaran untuk dibunuh, kan? Bayangkan kalau dalam keadaan kesempitan orang nak duit, kan? Dan nyawa kita diganjarkan. Rasulullah diberi 100 ekor unta. Unta zaman sekarang adalah Ferrari. 100 Ferrari untuk nyawa. Kita tidak pernah melalui zaman keadaan kita diancam untuk dibunuh. Bagaimana kehidupan, bagaimana sempitnya dunia ni kalau kita diancam dengan ancaman bunuh dan diberi ganjaran yang besar lagi.
Rasulullah melalui itu semua. Tapi baginda dapat melihat keindahan Allah. Dan hari ini Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk sentiasa menyaksikan kelembutan Allah di sebalik kesulitan. Di sebalik kesulitan itu Allah nak kita balik pada Allah. Allah nak jadikan hati kita lebih bergantung pada Allah. Semakin kuat ujian tersebut, sebenarnya semakin Allah Ta'ala nak leraikan attachment hati kita daripada dunia ini. Dan supaya menguatkan attachment hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, saya rasa sampai di situ dahulu. Ya. Kita akan sambung lagi pada sesi yang akan datang. Saya minta maaf kalau ada baki-baki soalan yang masih belum terjawab. Dan insya-Allah kita akan sambung pada sesi yang berikutnya. Boleh simpan dulu soalan, nanti tanyakan pada sesi yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah sentiasa tambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah SWT sentiasa tambahkan kedahagaan kita kepada ilmu agama, kepada jalan pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah kurniakan kita husnul khatimah dan jauhkan kita daripada su'ul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah ya bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.